Sekejap Okay, thank you. So yang ni senang saja ingat semula kalau nak tukar degree ke radian, darab dengan pi per 180. Kalau nak tukar daripada radian ke degree, darab dengan 180 per pi. Okay, antara tu dah. Tak susah pun. Gitu lah, tak susah pun. 180 per pi ataupun pi per 180. Okay, teruskan. And then kita ada positive and negative angles. Positive angles, anti-clockwise, biasalah. Negative angle, clockwise direction. Okay. So positive angles, okay gitulah dia memutar 135 mestilah berada di antara 90 dengan 180. Kalau 210 mestilah berada di antara 180 ke 270. Dan 300 mestilah berada di antara, itulah. Kita kena ingat benda lah ni, 0, 90, 180, 360. Yang tu you dah belajar dah. And then kalau negative angle, negatif 90, negatif 180. Okay. Negatif 270, negatif 360. Okay, hak ni kita akan guna nanti, kita tengok sekejap lagi. Okay, positive angle, anti-clockwise, negative angle, clockwise direction. Apa tu? Jadi hendak. Okay, lepas tu yang ni lah. Sin negatif theta sama dengan negatif sin theta. Cos negatif theta sama dengan cos theta. Tangent negatif theta sama dengan negatif tangent theta. Kenapa jadi macam tu? Sebabnya dia kira berada di ni kan ASTC. Bila negatif angle ni kita ambil dia punya basic angle dia berada di kuadran yang keempat, which is kat sini theta dia. So dekat sini cos sahaja positif. That's why sin dan juga negatif, sin dan juga tangent tu dia akan jadi negatif. Sebab negatif angle kita kira dia daripada sini. So negatif 90 kat sini, negatif 180, negatif 270, negatif 360. Okay, dekat kuadran keempat cos sahaja positif. That's why cos sahaja positif untuk negative angle untuk kuadran keempat. Kalau dia bagi sekarang ni kita bercakap pasal BA. BA dia kurang daripada negatif 90, daripada 90 degree. So kita tengok, tapi hak ni formula ni terpakai untuk keseluruhan. Tak kisah degree berapa pun, cuma daripada mana dia ambil positif negatif tu, daripada basic angle yang kurang daripada 90 degree untuk negative angle. Okay, negative angle kurang pada 90 degree, ambil kalau dia bergerak secara negative angle. Dan kita ambil kenapa sin dengan tangent sahaja negatif, sebab kuadran keempat. Kuadran keempat cos sahaja jadikan dia positif. Okay, tapi formula ni kita memang guna formula ni sekiranya ada negative angle. Okay. Lepas tu define learning outcomes, define trigonometric ratio by unit circle approach, tangent theta, sec theta, cot theta, cosec theta in term of sin and cos. Lepas tu kena find exact values of trigonometric for special angles. Okay, special angle ni apa benda? 30, 60 dan 45. Okay, lepas tu okay. So ni pun you dah belajar dah. Source cahtua ni, sin theta opposite per hypotenuse, cos theta adjacent hypotenuse, tangent theta opposite per adjacent. Okay. Lepas tu kena tahu acute angle tu apa benda. Acute angle berada di antara 0 ke 90. Obtuse tu berada di antara 90 ke 180. Reflect tu berada di antara 180 ke 360. So dalam soalan tu dia bagi tahu angle tu ada obtuse angle. So kita kena guna kuadran yang kedua. Ni kuadran pertama. Yang ni kuadran pertama lah. Yang ni kuadran yang kedua. Kalau 180 hingga 360 ni adalah kuadran ketiga dan juga keempat. Okey. Lepas tu kita tengok soalan checkpoint 2. Okay.
Ni dalam SPM belajar dah kan, cuma ulang balik saja. Okay, sin theta sama dengan 12/13. Okay, tadi sin adalah soh. Okay, soh opposite per hypotenuse. And theta is obtuse angle. So tengok balik, obtuse angle adalah kuadran yang kedua. Obtuse angle berada di antara 90 dengan 180. So dia adalah kuadran yang kedua. Lepas tu soalan tanya, cos dengan tangent apa benda? Okay, so mula-mula sekali nak buat apa? Kita akan buat dulu dia punya kuadran. Okay, kuadran. And then awak letaklah nama kan? Tahu kan? ASTC. Ni macam-macam nama lah. Orang hafal. All apa? Science teacher crazy. Ke saya guna apa? Saya nama. Adalah. You all punya sendirilah Biasa all science teacher crazy. Ikut masing-masing lah guna kat sekolah dulu macam mana nak ingat benda lah ni. So A tu untuk all positif. S tu untuk sin sahaja positif. Tangent, T ni untuk tangent sahaja positif. C ni untuk cos sahaja positif. Ni orang belajar je nak ingatkan balik. Okay, so soalan bagi tahu sin theta ni obtuse angle. Obtuse angle maksudnya dia berada di kuadran yang kuadran yang berapa obtuse angle? Bagi tahu dah tadi. Dua. Okay, thank you. Kuadran yang kedua. So lukis dia kuadran yang kedua, buat triangle. Okay, buat triangle. Kuadran yang kedua. Okay. Lepas tu kita ada theta kat sini. Okay, sin adalah soh, opposite over hypotenuse. So opposite kita dekat sini. Okay, ni opposite. And then hypotenuse kat sini yang paling panjang, garisan yang paling panjang tu. And then kita kena cari dia punya adjacent dia apa. Okay, adjacent dia sini berapa? Sini ni kita nak tahu sini berapa. Macam nak kira sini ni? Berapa kat sini? Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Okay, Pythagoras theorem C square sama dengan A square plus B square. Kan, tahu dah kan? Kan. So, you all dapat berapa sih? 5. Yes. Okay, thank you. 13 square tolak 12 square, set Dapatlah 5 dekat situ. Senang je. Okay, 5. And then, kita dapat dah semua, lengkap dah segitiga kita. Kita ada opposite, kita ada adjacent, kita ada hypotenuse. And then soalan minta cos theta. Okay, cos theta apa benda dia punya ni? Cos theta, soh cah tua. So cos theta. Adjacent over hypotenuse. Adjacent over hypotenuse. So apa benda? Adjacentnya adalah cuma cos theta. Cos theta bila berada di kuadran kedua, sin sahaja positif. So cos theta dekat kuadran kedua kena letak negatif dah. Negatif kat depan dia sebab kuadran kedua sin sahaja positif. Okay, tu penting tu kita tahu dek kuadran berapa tu. Okay, cos theta adjacent of hypotenuse. So adjacentnya adalah 5. Dia tahu berlaku dah kan? Adjacent adalah adjacent. Ni adjacent. Ni opposite. Ni hypotenuse. Okay, so adjacentnya adalah 5. Hypotenuse-nya ada 13. So jawapan dia negatif 5/13. Tapi triangle tu kita nak tengok tau. Buat triangle dulu. Okay. Lepas tu kita ada tangent theta. Tangent theta sama dengan TOA. Opposite over adjacent. So opposite-nya ada 2. Sama juga. Ni adalah kuadran kedua. Masih lagi kuadran kedua. So kuadran kedua tangent negatif. Letak negatif dekat depan. Okay, opposite. Opposite kita 12. Adjacent kita 5. Okay, so jawapan dia negatif 12/5. Okay, senang tak? Okay, saya teruskan. Bismillah. Saya teruskan. Nombor 2. Okay, kita ada ni lah. Kita ada group assignment. Nanti saya bagi group assignment. Mungkin hari ni kot saya bagi terus kejap lagi. Okay, cosec theta. Okay, soalan bagi cosec theta. So, kita kena tahu cosec theta tu apa benda. Kita ada cosec. Okay, yang ni kita tak tengok lagi tadi. Cosec theta adalah sama dengan, kita tengok huruf ketiga. Huruf ketiga dia adalah S. Jadi cosec theta adalah sama dengan 1/sin theta. Okay, huruf ketiga dia adalah S. So dia adalah 1/sin. And then kita ada cot. Sec dulu lah. Sec theta. Secant theta. Okay, so huruf ketiga dia kat sini adalah C.
So dia adalah 1 per cos theta. Okay, yang tu. And then satu lagi kita ada cot theta. Cot theta adalah sama dengan 1 per tangent. Okay, huruf ketiganya adalah T. So dia adalah 1 per tangent theta. Okay, hal tu kita kena tahu. Lepas tu, soalan ni dia bagi tahu cosec theta 13/5 and theta is an acute angle. Bila dia bagi macam ni, okay, dia tak suruh solve. Dia tak suruh solve, maksudnya dia tak suruh pun cari value theta tu apa. Dia nak tangent theta je. Tangent theta, sin theta, sec theta and cot theta. So soalan macam ni, kita kena bentuk dia punya triangle dulu. Letak kuadran, make sure kuadran betul. Kuadran, kita refer kepada soalan. Soalan minta acute, maksudnya kuadran yang pertama. Acute kuadran pertama, kalau obtuse kuadran yang kedua. Okey, kalau reflect biasanya dia akan bagi tahulah. Kita boleh nampak secara spesifik kuadran yang keberapa. Reflect angle biasa soalan tak guna sebab reflect angle kita tak tahu dia kuadran ketiga ataupun kuadran yang keempat. Okey, so daripada sini kita acute adalah kuadran yang pertama ya, kuadran pertama. Okey, so buatlah you all punya triangle. Okay, acute angle, kuadran yang pertama, lukislah triangle awak. Okay, theta kat sini. Soalan bagi kita cosec tau. Kita tak ada cosec. Untuk triangle ni kita ada ASTC, sin tangent cos. Kena tahu STC, sin tangent cos. Okay, cosec tak cosec. So kita kena tukar dia dulu. Jadikan dia, daripada cosec kita boleh dapat sin theta. Okay. So cosec theta kita, soalan bagi cosec theta adalah sama dengan 1 per sin theta, which is sama dengan soalan bagi 13/5. So daripada 1 per sin theta tu kita dapatkan dulu apa dia punya sin theta, terbalik sahaja kan kedudukan dia. So sin theta kita adalah sama dengan 5/13. Okay. 5/13. Cosec ataupun cot ataupun sec, tukar dia dulu ke dalam sin tangent cos. Sin tangent cos, dapatkan dia dulu dalam bentuk sin tangent cos. Daripada situ kita dapatkan dia punya soh. Kalau sin, dapat soh lah. Opposite over hypotenuse kita. Okay, so kita dapat opposite kita 5. And then hypotenuse kita 13. So kita dapatlah kita punya adjacent. Berapa dia punya adjacent? Boleh tolong? Kan nak cari adjacent. 12. 12. State yang sama lah. Awak tahu dah kan? Sorry, 12. So tak payah bincang dah cara nak cari adjacent ke apa benda tu tak? Guna Pythagoras theorem kan? Okay, 13 square tolak 15 square and then set you dapat 12. Okay, lepas tu daripada sini kita boleh dapatlah apa sin theta, sec theta dan juga cot theta. Okay, so tak mahu gambar. Okay, sampai situ. Okay, cari apa benda, soalan minta tangent theta. Okay, dapatkan tangent theta. Tangent theta sama dengan TOA, opposite over adjacent. Kuadran pertama, sekarang kuadran pertama yang acute angle, kuadran pertama semua positif. Okay, semua positif. Tak payah mikir sangat lah. TOA, opposite over adjacent. So 5/12. And then we have sin theta. Tadi sin theta cari dah, buat cari. Lepas tu kita cari secant theta, SEC. Dan SEC tu secant theta. SEC is equal to 1 over cos theta. So you need to find what is cos theta. Our cos theta is just adjacent over hypotenuse. So 1 per adjacent over hypotenuse 12/13. So cantikkan dia. Tak tahu macam nak cantikkan, you boleh guna kalkulator. 1/12/13. Okay, so akan dapat 13/12. Okay, kita kena hati-hati tengok 1/12 bahagi 13 ke 1/12/13. Tengok apa bahagi apa. A bahagi B per C ke ataupun A per B bahagi C. Jawapan dia akan berbeza So dalam kes ni A bahagi B per C.
Okay, kita dapat 13/12 untuk cos secant theta. And then last kali kita ada cot theta. Okay, cot theta adalah 1 per tangent. Okay. Cot theta sama dengan 1 per tangent theta, which is kita dah cari tadi. Tangent kita adalah 5/12. 1 bahagi 5/12. Okay, nak tekan kalkulator bukan main tekan je tau. Kita tengok dulu betul-betul apa bahagi apa. So sekarang ni 1 bahagi 5/12. So dapat 12/5. Katakanlah you buat 1/5 bahagi 12, jawapan dia akan berbeza. 1/5 bahagi 12 akan dapat 1/60. Okay, kena tengok apa bahagi apa. 1 bahagi 5/12. Dan pecahan 3 ni kena hati-hati sikit. Gambar tu bawah lah sini. Okay, beres itu. Jawab ni tak ada benda sangat ni. Tak ada benda sangat dah. Tekan calculator jawab ni. Mari tengok semula lah. Tekan calculator je. Mudahlah ni. Kalau saya tak tahu, kalau guna calculator, contohlah you calculator yang lama, siapa guna calculator lama, cuba tekan sin 60 dapat berapa? Ada tak orang guna calculator lama selain daripada calculator hitam FX570EX ni? 0.866. So kalau you guna calculator version lama tu, rasanya dia tak akan bagi value set 3/2. Tu aku kena hafal. Nak tengok sini. Saya mark betul satu-satu lambat. Siapa guna calculator lama, mungkin dia tak akan dapat value yang cantik. Sebenarnya macam mana dia dapat nombor ni, set 3/2, 1/2 ni daripada triangle. Okey, siapa-siapa yang guna calculator lama kena tahulah cara nak baca triangle ni. Kena go through ke? Okey, triangle ni macam mana dapat nombor yang cantik sebab ada calculator lama kan, ramai juga kan calculator lama, so kita kena tahu cara baca triangle lah. Okey, untuk theta 30 dan juga 60. Kita buat triangle. Triangle ni kan total angle dalaman untuk triangle ni 180 kan, 160 tu kita dapatkan dia daripada triangle sama sisi. Kalau kita panggil sama sisi. So ni value-nya 60. Kat sini pun 60, kat sini pun 60. Okay, asal dia punya panjang dia adalah 2. Ini pun 2. Ini pun 2. Okay. So untuk dapatkan tangent sin kalau nak letak triangle tu mesti 60 degree. So nak jadikan dia 60 degree kena potong tengah ni. Okay, potong tengah ni. So ini 60 ni kena bahagi 2 lah. So dia akan jadi 30 kat sini. Ini pun jadi 30. So dah bahagi 2 tadi kan. Ini jadi 1 lah. Ini jadi 1. And then macam nak kira panjang dekat tengah ni. Ini adalah 2 kuasa 2. Tolak 1 kuasa 2 set. That's why dapat set 3 kat dalam ni. Set 3. So kena ingatlah panjang untuk you ingat segitiga ni. Lepas tu dapatkan kalau sin 60 maksudnya soh opposite. Dia akan jadi triangle dia asal daripada satu triangle besar tu. Dia jadi kita kecilkan separuh, bagikan dia kepada separuh. So ni jadi 30, ini jadi 60, ini jadi 1, 2, 3. Daripada situlah dapat sin 30, cos 30, tangent 30, sin 60, cos 60, tangent 60. Daripada segitiga ni dah. Siapa yang guna calculator lama tu sakit sikit lah. Kena ingat triangle ni. Okay, untuk 45 pula dia guna triangle ni. Okay, dia guna 1, 1, set 2. Tangent 45 daripada sinilah. Keluar sin 45 so opposite of hypotenuse set 2. Itulah. Untuk 45, 30 dan 60 dikira sebagai special angle. Okay, maksudnya cos tangent, sin cos tangent dia tak nak dalam bentuk point. Kita nak dia dalam bentuk value yang cantik. 1 per set 3, 2 per set 3, kita tak nak 0.88 tu kita tak nak. So macam nak tengok, you kena tengok balik triangle ni.
Okay, so siapa yang guna kalkulator lama kena tengok balik muka surat ni, muka surat 6 ni. Okay, muka surat 6 ni. Siapa guna kalkulator baru tak ada masalah. Muka surat 6 ni. Siapa-siapa guna kalkulator lama kena refer kat sini bila soalan melibatkan angle 30, 60 dan juga 45. Okay, hak ni kita dah tengok dah tadi. Kan first quadrant, apa yang positif? All positif. Second quadrant, third dan fourth. Okay. Okay, basic angle. Basic angle tu apa benda? Basic angle always acute. Also a reference, basic or principal angle. Always acute and measured to the x-axis. Okay, nanti kita tengok. Okay, kita tengok contoh dekat sini. Macam nak cari sin 120 without using calculator. Okay, soalan without using calculator. So apa kita nak tengok bila nak cari sin 120 without using calculator ni, awak kena tukar dia dulu ke dalam bentuk basic angle, principal angle ataupun nama tadi lah basic angle lah. Biasa kita guna BA. So, nama singkatan dia adalah BA, basic angle. Okay, basic angle kan dia bagi tahu tadi always measured to the x-axis and always acute. Apa maksud acute? Value dia mesti less than 90 degree. Okay, less than 90. 90 pun kita terima jugalah. 90, less than or equal to 90. Okay, contoh sin 120 dia bagi kat sini. Okay, apa-apa pun kena refer kepada x-axis. Okay, ini x-axis kita. Okay, so kat sini ada kosong, ada 180. Okay, so sekarang ni angle 120 taklah angle positif. So kita reference, kita adalah kosong, garisan kosong dengan 180 tu. Dan 120 berada di kuadran yang kedua. Okay, kuadran yang kedua. So macam mana nak cari kat sini ni? Ini adalah nak cari dia punya theta dekat sini. 180 tolak theta. Kita dapatlah alpha. So 180 tolak theta, theta kita 120, dapatlah alpha kita adalah 60. Okay, buat satu triangle, pun dah. Satu quadrant. Nak tahu basic angle nak kira macam mana kan? Ini kosong, ini 180. Okay, untuk positive angle dululah. Okay, buat macam ni. Okay, lepas tu ini kita punya theta. Theta kita kat sini. Ini theta untuk kuadran yang pertama. Ini theta sekiranya berada di kuadran yang kedua. Bentar, kalau kuadran ketiga, sini. Mutar gini. Theta. Kuadran keempat. Gitu. Theta gitu. Okay, kita nak basic angle dah. Kalaulah kita punya theta tu berada di kuadran yang pertama, tak ada masalah lah. Theta kita, alpha kita sama dengan theta. Okay, alpha tu adalah apa? Alpha tu basic angle. BA, nama singkatan dia BA. Okay, kalau kuadran yang kedua, nak cari T alpha, 180 tolak theta. Okay, 180 tolak theta. Kalau kuadran yang ketiga, theta tolak 180. Okay, kalau kuadran keempat, alpha kita 360 tolak theta. Okay, dia mesti apa-apa pun kena line ni. So line ni 180 ataupun 360. Kuadran keempat kita guna 360 ha. Sebab 180 tu jauh sangat dah. Okay, so ni kena ingat ni. Macam nak cari kuadran yang pertama, theta, alpha kita, alpha tu referring to BA, iaitu basic angle. Kuadran pertama, alpha tu equal to BA lah. Okay, alpha equal to theta. Apa yang soalan bagi. Okay, kuadran pertama macam kita nak kena pasti, maksudnya theta tu kurang daripada 90 degree.
So dia berada di kuadran pertama. Kalau kuadran kedua macam soalan ni kan, dia bagi 120. So cara nak cari basic angle kita adalah 180 tolak theta. Theta yang soalan bagi. Iaitu 180 tolak 120 lah, dapatlah dia punya alpha dia 120 60. And then kalau kuadran ketiga, alpha equal to 180 theta tolak 180. Kuadran keempat 360 tolak theta untuk dapatkan alpha. So ini soalan tak bagi, awak kena tahu. Dia kena tahu benda lah ni. Ni kena tahu benda lah ni. Kita tolong salin ataupun snap yang ni. Kita nak guna dia ni. Salah basic angle, salah lah awak punya jawapan. So basic angle is very important. For what? For solving. Okay, soalan seterusnya kita akan tengok solving. Okay, bismillah. Boleh eh? Boleh eh? Lihat ni dah. Okey kan yang ni? Setakat ni? Basic angle? Okey. Boleh yuk. Okey sikit. Okey, mari kita tengok. Okey, soalan minta supaya cari cos 120. Okey, kuadran yang pertama, dia nak cari cos 120, tak ada benda pun. Cos 120 je baru, bukan solving lagi. Cos 120, so macam tadi. Cos 120, buat dulu kuadran. Untuk soalan trigon ni memang kena buat kuadran dulu mula-mula sekali. And then kita kena pasti kedudukan 120 tu berada di mana. Okay. Okay, kuadran 120 tu berada di antara 90 dengan 120, which is berada di kuadran yang kedua lah. Okay, this is our 120. Okay, tulis dulu kat sini. Macam mana nak cari dia punya basic angle dia. So kuadran pertama, alpha equal to theta. Kuadran kedua, alpha equal to 180 minus theta. Kuadran ketiga, alpha equal to theta minus 180. Kuadran keempat, alpha equal to 360 minus theta. Okay, so sekarang 120 berada di kuadran kedua, iaitu 180 minus theta. Okay, so kena dapatkan dulu dia berada di kuadran kedua. So bila kuadran kedua, A, S, T, C, kuadran kedua adalah cos negatif. So kena tulis negatif cos. Okay, untuk dapatkan dia punya principal angle ataupun basic angle, yang ni kita tengok tadi, 180 tolak theta So jadi 180 tolak 120 kat sini. Which is kita dapat negatif cos 60. Okay, so negatif cos 60, siapa guna kalkulator baru ni boleh dapatkan terus value dia adalah 1/2. Dia akan jadi negatif 1/2. Okay, jadi negatif 1/2. Siapa yang guna kalkulator lama, dapat juga kot kan, 0.5 lah awak dapat. Cos 60 dapat negatif 1/2. Dah gitu lah cara dia dah. Okay, bismillah. Teruskan. Sikit lagi. Okay, jom kita tengok yang ni. Okay dah, kita ingat balik ni, theta sama dengan alpha. Kuadran yang kedua, alpha sama dengan theta. Kuadran kedua apa dia? Bagi tahu semula macam dapatkan alpha dia. Kuadran yang kedua. 180 minus theta. Okay, thank you. 180 minus theta. Kuadran yang ketiga. Theta minus 180. Okay, thank you. Dan kuadran yang keempat. 360 minus theta. Okay, thank you. Okay, so ni kita kena tahu. Satu lagi kita kena tahu ASTC tu ASTC. Okay, kuadran. So sin 135. Okay, buat dulu dia punya. Duk mana ni dia dah buat dah dia dah buat dah garisan tu. Kita letak je lah kat mana kedudukan dia berada di kuadran yang kedua. So this is our theta. Okay, yang soalan bagi tu theta. Yang kita nak adalah alpha, basic angle. So sin 135.
Okay, sin 135 untuk buat jalan pengiraan dia sama dengan ASTC. So kuadran kedua sin kekal positif. So tulis positif sin. Nah, bila positif tak itu ni apa-apalah. And then the basic angle. Tukar dia 135 tu untuk dapatkan alpha dia adalah 180 tolak 135. Okay, so dapatlah sin apa 180 tolak 135, you dapat 45. Okay, daripada sini siapa guna kalkulator baru, boleh carilah tu value dia. Siapa guna kalkulator lama mungkin kena tengok mula triangle. Okay, so kalau guna kalkulator baru ni you dapat sin 45 sama dengan sek 2/2. Okay, sek 2/2. Ataupun kalau guna triangle macam dapat sek 2/2 ni sebenarnya kalau guna triangle tu you akan dapat 1/2. Kalau guna triangle you dapat 1/2. Tapi bila guna kalkulator kan matematik kan dia tak nak sek berada di bawah. So guna kalkulator baru ni dia dah tolong conjugatekan dah. That's why jawapan dia jadi sek 2/2. Okay, so 1/2 dengan sek 2/2 tu dua-dua pun kita terima sebagai jawapan. Tapi nak comel lagi kita conjugatekan teruslah jawapan dia macam kalkulator. So siapa guna kalkulator baru tak payah buat banyak kerja, tak payah refer triangle. Siapa guna kalkulator lama memang kena buat triangle lah sebab kita tak nak jawapan kalau 45, 30 and 60 degree kita tak nak jawapan dalam bentuk point. Sebab dia adalah special angle. 45, 60 and 30. Tadi kita dah tengok kan dia ada triangle yang khusus untuk angle tu, 3 angle tu. So kena refer kat situ. Siapa yang guna kalkulator lama. Okay, kita pergi satu lagi. Mungkin kita ambil C. So this one you boleh try. DIY kat sini. Kita pergi C. Cos 210. Again saya nak awak ingat. So kat sini theta sama dengan alpha sama dengan theta. Kuadran yang kedua alpha sama dengan 180 tolak theta. Kuadran ketiga alpha sama dengan 180 tambah theta. Tolak. Theta tolak 180. Theta tolak 180. Kuadran keempat alpha sama dengan 360 tolak theta. Yang penting alpha mesti kurang pada 90. Kalau alpha tiba-tiba lebih pada 90 tu something wrong. Okay, and then kita kena tahu untuk jawab soalan ni kita kena tahu juga ASTC. Okay, and then 210 untuk soalan ni 210 kita buat dia punya ni dia berada di kuadran yang ketiga. Okay, kuadran yang ketiga 210 di antara 180 dan juga 270. Okay, ni kat sini 180, kat sini 270. And then cos 210 equal to, so kuadran ketiga tangent sahaja positif. So cos negatif lah kat sini. So jadi negatif cos. And then basic angle dia, tu kita dah buat kan theta tolak 180. So 210 tolak 180. So you get negative cos. Kira 210 tolak 180 dapat 30 rang. Kita tekanlah kalkulator. Again, siapa guna kalkulator lama kena tekan, kena tengok triangle. Jadi sek 3/2. Okey, situ beres situ. Okey, so tadi kita ada tengok positifkan angle dulu . Bila ada angle negatif, tadi kan kita ada jumpa satu yang dia bagi tahu kalau sin negatif theta equal to negatif sin theta. Okay, kalau tangent negatif theta equal to negatif tangent theta. Cumanya kalau cos negatif theta dia akan jadi positif cos theta. So bila awak jumpa soalan yang melibatkan negatif angle, positifkan dulu angle tu. Okay, guna formula ni. Sin negatif jadi negatif. Ketiga ni kena ingat cos dia akan jadi positif sebab dia bermula pada kuadran keempat cos sahaja positif. Okay, so kat sini dia akan jadi positif cos ni. Cos negatif 150 ni akan jadi positif cos 150 degree. Kita positifkan dulu cos tu. Okay, lepas tu letak kedudukan dia. 150 berada di kuadran yang kedua. So ini kita punya theta.
Okay, tadi kita dah belajar tadi. Untuk kuadran kedua, alpha kita 180 minus theta. And then kuadran kedua, ingat balik ASTC. Yang ni kena tahu by heart ni. Kena patu dalam kepala. ASTC kuadran kedua sign sahaja positif. So this one become negative cos. Then 180 minus 150. We get negative cos 30. Okay, guna kalkulator sendiri, cos 30 dapat berapa? Dapatlah negatif 1/3/2. Boleh lihat sampai situ tak? So ni cuba DIY. Okay, yang ni tukar dia Yang ni akan jadi cos 270. Yang ni akan jadi negatif tangent 120. Okay, saya nak tunjuk F plus. Okay, F. Okay, macam mana kalau angle dia bagi lebih daripada 360? Okay. So still step yang sama juga. Kita kena tahu. Okay, dia habis dah sepusingnya. Bulat ni habis dah. Okay, lepas tu dia naik pula pusingan kedua. Kita kena try tambah dulu. Nak tahu kedudukan dekat mana. 360 tambah 90 dapat berapa? 450 kat sini. Ni kuadran yang kedua. Ni pusingan yang kedua. Yang ni akan jadi 450. Kat sini akan jadi. Setiap satu pusingan tu kena tambah dengan 360. So ini akan jadi 540. Soalan ni. So untuk soalan ni, bila dia pusing semula, kuadran sekali lagi pusingan, dia berada di kuadran yang kedua. Okey, dia berada di kuadran yang kedua. Okey. Lepas tu buang nak buat ni. Kuadran kedua dia akan jadi negatif lah. Negatif tangent. Tadi hak asal kita kalau kuadran kedua untuk dapatkan alpha 180 tolak theta. Tapi 180 sekarang dia jadi dah kena tambah 360 sebab dia pusingan yang kedua. So kita punya 180 tu jadi 540 dah. 540 tolak theta. Theta kita 510. Dia berubah ikut pusingan lah. Dia bukan 180 je lah. 180 tu untuk sekali pusingan je kan. Untuk yang ni. Yang ni theta sama dengan alpha. Okey, yang ni 180 ni bila pusingan yang pertama sahaja kan. Bila pusingan kedua awak kena tambah setiap 180 tu tambah dengan 360. So for this case sebab dia 510 ni dua kali pusing sahaja. So kena tambah 180 tu dah jadi 540 dah. That's why kat sini our theta minus alpha, kita punya 180 minus theta tadi dah jadi 540. Sebab kita punya theta pun 510. Okay, so kena tukar dia tambah dengan 360. So dia akan jadi negative tangent 30. Apa-apa pun at the end dia akan back to basic angle. Okay, and then tekan calculator. Negative 3/3. Jadi kalau guna triangle dia akan jadi 1/3 rasanya. 1/3 kat sini. Ya ke? Entahlah. Ya kot 1/3 and then kena conjugate, that's why dapat 1/3 kalau guna calculator. So I think that's all. So this one DIY. Dan this one pun DIY. Okay, DIY tu do it yourself tau. Cuba. Jadi kalau tak cuba tak tahu boleh buat ke tak. So itu sahaja. So saya akan bagi soalan hari ni. Boleh try dah lah sikit-sikit. Ada dah yang boleh buat. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay, boleh keluar. Itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih. Thank you, madam. 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 Thank you. Thank you, madam. Terima kasih. Thank you, madam. Mm-hmm.